Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Amin Fuad bersama ditemani oleh Izzy Nazri. Debat bola hari ini berdua. Kita nak membincangkan tentang bola sepak Malaysia. Tapi sebelum kita nak bermula, kita nak mengucapkan selamat berpuasa lah. Kita belum sempat. Selamat menyambut Ramadan. Menyambut Ramadan dan berpuasa di bulan yang mulia ini. Sebab kita belum lagi memberikan orang kata ucapan kepada penonton-penonton kita di luar. Okey, kita sebelum kita nak mula ni Zee, sebenarnya aku nak promote sikit produk. Boleh? Promo apa? Produk ni sebenarnya produk aku sendiri. Okey. Kira ni sponsor lah sikit. Okey. Nanti aku bayarlah korang. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Okey, sebelum kita nak bermula debat bola ni, ini adalah produk aku sendiri, nama dia Smart. Dan kalau korang tengok kotak ni, ia adalah produk tali pinggang samping Zee. Buka daripada kotak ni. Tali pinggang samping. Dia pasal kotak tu macam kotak jam. Ingat jam? Nampak macam jam. Biasalah, kita tak ada bajet sangat. Okey, samping ni kalau tengok simple je sebenarnya. Dia ada getah, dia ada kain, dia ada 2 butang dan dia juga ada 5 lubang untuk adjust lah. Dia pakai samping. Jadi ini adalah produk kawan-kawan lah. So ini sebelum kita nak bincangkan ni, nak bagi tahulah siapa yang berminat, mungkin boleh ke laman web www.smad.com.my. Dan situ boleh belilah. Siapa yang ada struggle lah pakai samping, apa semua dekat istana ke apa kan. Aku beranggapan tali pinggang kau ni cara pakaian dia simple je. Dia macam orang nak pergi haji tu lah. Macam tali pinggang boleh haji juga. Dia sama juga. Orang nak pergi haji pun boleh pakai. Jadi siapa minat boleh lah. Okey, kita nak mulakan kita punya tajuk debat bola dengan 2 perlawanan persahabatan yang baru saja berlalu. Malaysia menentang Turkmenistan dan juga Malaysia menentang Hong Kong, di mana kedua-dua Turkmenistan menang 1-0 dan juga Hong Kong Malaysia menang 2-0. Jadi ditemani dengan Izzy, mungkin kita boleh rangkumkan lah. Korang benci Amir atau Amir tak nak datang laju? Amir terus MIA. Okey, kita tengok dulu 27 pemain, di mana 9 daripada 23 pemain yang telah membawa skuad Harimau Malaya layak ke separuh akhir Piala Mitsubishi. Maksudnya ada 9 daripada skuad AFF itulah. Okey, Malaysia menundukkan Turkmenistan 1-0 dengan jaringan Akia Rashid dengan tunggal lah. Makyat. Kalau kita tengok kan, kesebelasan utama penampilan pertama untuk Enric Dos Santos dan juga Paulo Josue. Betul. Arif Aiman direhatkan dan di tengah pairing central defender pertahanan adalah Dominic dan juga Dion. Dan lain kita tahulah pemain-pemain lain tu biasalah, ada Brandon dan ada juga ada Matt Davis, ada Corbin. Lepas tu sebelah kanan kita tahu ada Arif Aiman tak main, kita ada Faisal Halim, dan sebelah kiri Akia Rashid, dan di depan Darren Lock lah. Okey, selain Enric dan juga Josue di tengah-tengah tu. Aku nak tanya kau, apa yang kau dapat, apa yang kita dapat lah tentang Turkmenistan ni, kau rasa secara keseluruhannya? Walaupun kau ada bercakap tentang 9 orang yang pemain itu dipanggil daripada FF, dibawa kepada perlawanan persahabatan, aku boleh nampak especially pemain-pemain yang baru join lah, boleh dikatakan baru join untuk Harimau Malaya, first debut, nampak ada keserasian. Itu yang aku nampak, ada keserasian especially di bahagian tengah, yang ada Paulo Josue dan juga Enric Dos Santos. Pada aku kredit untuk kedua-dua pemain lah untuk perlawanan malam itu, sebab mereka memang jentera penggerak ataupun engineer di bahagian tengah tu. So untuk menjawab soalan kau, apa yang kita dapat, aku boleh nampak keserasian sesama mereka, walaupun ada yang first debut, ada yang dah biasa main. So pada aku nampak cantik lah benda tu. Untuk aku pula, kalau kita nak tengok secara keseluruhan, formasi 4-3-3 pada malam tu, gandingan barulah di tengah Josue dan juga Enric kan. Josue bermain di belakang penyerang dan Enric selaku partner kepada Brandon lah. Brandon di sebelah bawah. Kalau ikut cara main, kita cuba main daripada belakang, maksudnya passing daripada belakang. Ada kalanya lebih direct. High pressing ni biasa, memang Kim Panggon punya style. Maksudnya dari depan menang bola daripada atas. Memang Akhir akan lari laju-laju macam gila. Maksudnya kat depan tu Darren Lock, bila mereka berada di defend, untuk transisi tu dia orang cepat-cepat pressing daripada depan kan. Counter pressing ni biasalah, kadang-kadang ada masa bila Turkmenistan maksa Turkmenistan press kita pula, kita terpaksa menghantar bola tu jauh jugalah sebenarnya. Maksudnya walaupun nak cuba main daripada belakang, tapi ada kalanya kita bermain hantaran jauh.
macam biasa perlukan tenaga yang lebih banyak dengan pasukan KPG ni. Dan KPG pun ada cakap, dia kata dia pun tak berapa puas hati dengan tahap kecergasan pemain masa selepas melawan Turkmenistan ni. Yang kita tahu dalam musim baru ni, dalam kesebelasan utama, walaupun Akia Rashid menjaringkan gol, kita tahu dalam liga dia baru bermain 51 minit. Itu Akia Rashid lah, dan pemain simpanan dia bawa masuk apa semua, dan pemain-pemain lain jugalah. Ketika bertahan pula, ada kala kita bermain 4-2-4 semasa bertahan. Masa kita nak pressing tu, ada kalanya kita tarik balik kita punya pressing. Rasanya di second half kita tak press habis lah, sebab kita dah kita leading 1-0. Kita leading 1-0 kan. Jadi kalau kita tengok dimensi yang berbeza lah dengan sesetengah pemain, sebab dulu bila kita letak Syafiq di belakang penyerang, katakanlah sebab ada kalanya Syafiq bermain di belakang penyerang kadang-kadang. Attacking midfielder ke itu? Kadang-kadang, tapi kadang-kadang lah. Tapi kalau kita tengok hari tu, kita tahu ada Paulo Josue yang lebih, ataupun senang cerita kita letak Safawi lah di belakang tu masa AFF kan. Tapi Paulo Josue ni mungkin dia lebih kreatif, dia lebih, orang kata lebih tenang, dia boleh hold bola. Dia bukan jenis yang melarikan bola macam Safawi, jenis suka melarikan bola. Even macam Syafiq pun jenis yang berlari kan. Jadi benda ni memberi, orang kata, kelebihan kepada orang yang suka berlari lah, Akia dan juga Faisal. Yang bila Paulo Josue nampak, dia akan nampak untuk bagi bola lah. Noah Lane yang masuk, Noah Leni yang bermasuk sebagai pemain simpanan dalam perlawanan pertama, agak nak kata dia outstanding tak juga, tapi ada juga 2-3 kali yang dia cuba keluar daripada kawasan berbahaya. Dan dia ada buat try lah, walaupun try tu ke laut kalau tak salah aku, dalam game pertama. Game pertama. Jadi cuma dia pun cakap, dia kata dekat sini mungkin permainan lagi laju, mungkin dekat Finland dia merasakan lebih taktikal ke apa kan. Jadi kita nak judge dia pun baru satu perlawanan pada masa itu, dan perlawanan kedua lah mungkin temponya lain. Tapi Akia Rashid menjaringkan gol pertama tu. Benda ni benda besar tau, orang cakap minit permainan. Adakah minit permainan ni sebenarnya tak penting? Aku dah tahu dah kau akan tanya soalan ni. Jadi aku dah siapkan senjata. Dah siapkan senjata aku. Ini pandangan peribadi aku lah. Berkaitan dengan minit perlawanan, minit permainan, untuk pemain-pemain Harimau Malaya, sebenarnya pada aku ini adalah pandangan subjektif bagi semua pihak. So ada yang prefer kata minit permainan ni penting. Ada pula yang kata minit permainan ni tak penting, janji dia ada kualiti. Jadi pada pandangan aku, itulah Akia Rashid. Dia tak ada minit perlawanan permainan yang tinggi macam orang lain, tetapi dia ada kualiti. Itu bezanya setengah orang, dia ada minit. Dia ada minit perlawanan dia. Contoh macam Fayyad Zulkifli ada minit banyak, tetapi kau tengok performance, kualiti dia berbeza. Jadi pada pandangan aku, minit perlawanan ni subjektif. So pada aku, it depends kepada pemain tersebut. Kita tak boleh apply kepada semua pemain, tetapi dia hanya apply kepada serta-serta pemain berdasarkan dia punya tahap kualiti permainan mereka. Untuk aku pula, dia yes and no, ya atau tidak. Sebab dalam bola sepak, semua orang mahu bermain bola sepak. Betul. Semua orang mahu, bila bermain bola sepak itulah engkau akan improve. Tapi orang cakap dengan training intensity di JDT tinggi, tak perlu nak bermain apa semua. Bagi aku dia macam ni tau. Kalau engkau Kim Panggon, engkau nak the best player, dan engkau nak pemain yang selalu main, maksudnya mempunyai fitness yang tinggi. Kau nak dua benda tu, betul? Tapi dalam situasi dia mungkin tak boleh dapat dua benda tu. Dia akan dapat salah satu. Dia mungkin akan dapat, mungkin Mamat ni dia hard working, kerja keras, energy level bagus, tapi kualiti dia tak berapa bagus. Betul. Dalam kes Akia Rashid ni, dia terpaksa meletakkan minit permainan tu ke tepi sebab dia tahu Akia Rashid punya kualiti. Dan bila cakap pasal Kim Panggon, sebenarnya Akia ni adalah pemain favorite dia. Jadi Bakar Tamin lah, untuk kes Akia Rashid ni, minit permainan mesti diketepikan. Tapi kita kena ingat juga, dengan adanya lebih minit permainan, Akia Rashid akan jadi lebih baik apa yang korang nampak sekarang. Dia akan ada macam bonus ataupun extra sebenarnya. Mungkin dia boleh sampai level Arif Aiman, mungkin kita tak tahu. Tapi sebab ada game yang aku tengok, kedua perlawanan ni lah, walaupun kita bercerita tentang Turkmenistan, kedua perlawanan ni aku nampak ada yang touch dia macam lari sikit. Ada yang kita nampak decision making dia tak berapa betul. Mungkin dia boleh passing tak berapa. Benda tu, bila kau bermain banyak game,
kau dapat insting yang feel tau. Benda ni aku selalu cakap, insting yang feel. Bila kau dah selalu bermain, engkau dah tahu mana kau punya teammate kat mana. Benda ni dapat bila kau dapat banyak bermain. Walaupun kau bermain, orang kata dalam training pun kau lawan 2 lawan 2, 1 lawan 1, satu pasukan lawan satu pasukan, boleh. Tetapi kena ingat, itu teammate kau sendiri. Mungkin dia dalam training dia tak push habisan, tu satu. Ataupun kita bermain pasukan berbeza-beza setiap kali. Tak semestinya itu je orang kata taktikal yang dipakai ataupun profil yang ada berada dalam training tu akan berada di oponen kita. Betul. Itu maksud aku. Jadi untuk kes Akil Rashid ni, yes and no bagi aku. Sebab kau masih lagi perlukan minit permainan, dan Akil Rashid boleh jadi lebih baik daripada ni sebenarnya. Betul. Ada orang pula petikai Kaizi, dia kata ada je yang tak dapat, yang main minit permainan tapi tak bagus. Macam kau cakap Fayyad Zulkifli, itu kualiti. Kualiti lah. Kualiti. Sebab dan adakah macam kita tengok lawan Hong Kong, Akia bertahan sampai 90 minit Betul. Tapi adakah 90 minit tu optimum? Faham tak? Kita ada, sebab second half tu aku rasa dia macam hilang sikit lah. Betul. Kan? Betul lah. Dah mula terbaring-terbaring. Ada sekali momen dia terbaring. So aku cakap, adakah benda ni ada kaitan? Faham tak? Boleh jadi dengan kau punya fitness level. Ada orang kata juga bila Akia ni dia bertahan 60 minit pertama je. Selepas sebab tu kita tahu Syafiq Ahmad sebelum ni dengan national team pun dia tak bertahan lama. Sebab dia dah push. Mungkin minit ke 60, 70 dia dah lemau sikit lah. perlu dikeluarkan. Bateri dah low orang kata. Bateri dah low. So itulah yang aku nak cakap. Bukan aku cakap nak kata minit permainan ni tak penting, tak logik lah. Sebab kau main bola kita jangan terlalu spesifik sangat. Minit permainan penting, kualiti juga penting. So kita kena balance lah benda tu kan. Kalau kita letak mindset kita, minit permainan semua kena penting, aku tak rasa Akia kena panggil. Kalau memang kita nak letak kalau kita susun data pemain, minit permainan, aku rasa Akia mungkin duduk dekat 20 pemain ke bawah ke something like that. Tapi macam aku cakap, benda tu kena berjalan seimbas. Selari kena selari benda tu. Selari. Okey, lagi satu kita nak cerita pasal Endrick. Ada orang cakap kurang menyelah Zee malam tu. Lawan Turkmenistan. Ada orang kata. Tapi kau kena ingat, Endrick punya role dengan JDT adalah belakang penyerang. Tetapi dengan Harimau Malaya, dia terpaksa bermain lagi belakang sikit di sebelah Brandon Guard. Jadi mungkin role tu berbeza satu. Sebagai pemain, kalau dia dah main role tu, mungkin kerja dia berbeza. Maksudnya dia perlu kerja untuk bertahan sikit. Dan kalau kau tengok dengan JDT 3 gol dalam 257 minit penampilan. Dia lebih, jadi senang cerita, Endrick ni dia lebih cara dia main, dia suka membawa bola tau. Dia berbeza lah dengan kalau contoh kita nak cakap Azam Aziz yang mungkin jenis yang suka memegang bola dan membuat hantaran ke kiri dan ke kanan. Dan kalau kita tengok dari segi ketepatan passing Endrick, dalam Liga, Endrick 76% tepat dia, berbanding dengan Paulo Josue 58%. So berbeza. Maksudnya Josue ni dia suka membuat hantaran yang mempunyai risiko. Endrick ni Endrick ni mungkin passing dia lebih selamat, tapi dia lebih suka membawa bola dan lebih suka masuk dalam kotak untuk dia suka hold bola tu untuk teammate dia lah. So ini orang kata profil-profil yang berbeza yang Harimau Malaya dapatlah dalam perlawanan tersebut. Okey, kita tinggalkan Turkmenistan. Hong Kong kita menang 2-0. Mudah? Nak compare dengan Turkmenistan? Untuk kau mudah ke kita menang dengan Hong Kong? Ataupun kita mudah. disuruh bekerja keras? Sebenarnya kalau kau nak tanya aku, mudah. Lawan Turkmenistan tu lebih sukar. Sebab reverse balik kalau perasan, beza Shihan di lawan Turkmenistan lagi banyak dia save daripada Hong Kong. Macam-macam gaya terbang dia buat, macam-macam gaya pertahanan dia buat. So kalau kau tanya aku, lawan Hong Kong tu lebih mudah sedikit daripada Turkmenistan. Jadi untuk aku pula, aku rasa tak juga mudah lawan Hong Kong ni. Sebab separuh masa pertama kalau korang tengok, walaupun mendahului 2-0, betul, kita sebenarnya Mak Saleh kata tu sloppy tu kira macam dia cuai lah, banyak passing tak berapa sampai, especially di tengah-tengah tu. Banyak dirampas apa semua separuh masa pertama lah. Betul. Aku setuju benda tu, tapi itu tidak mempengaruhi aku untuk menjawab lawan Hong Kong tu mudah ataupun tak mudah. Sebab kalau tengok Paulo Josue, especially Paulo Josue,
Lawan Turkmenistan, aku boleh rate dia 8 lah ataupun 9 lah daripada 10. Tapi bila lawan Hong Kong ni, aku tak boleh nak rate dia macam tu. Sebab pada aku dia tak receive bola pun. Pada aku dia tak nampak menyelah macam Turkmenistan lah. Itu yang aku rasa itu yang menjadikan engkau berpandangan lawan Hong Kong tu. Sebab kat tengah tu, okey, kat tengah, cerita kat tengah. Untuk Paulo Josue menyelah, dia kena terima bola. Betul. Tetapi lawan Hong Kong tu tak diterima bola. Banyak main sebelah tepi sebab tak boleh nak tembus sebelah tengah tu. Masalah keserasian di bahagian tengah tu pun aku rasa menjadi punca. Sebab kalau kau tengok separuh masa pertama, 15 minit pertama tu Hong Kong tekan kita. Okey. Sampai ada talukan kena tiang. Ya, betul, itu betul. Betul. Jadi dan gol yang kita jaringkan adalah gol pertama adalah hasil kesilapan daripada pertahanan Hong Kong. Betul. Tetapi ditekan oleh Darren Lock, Faisal lincah lah. Gol pertama, gol kedua pula transisi juga. Betul. Maknanya bukanlah orang kata build up dari bawah. Tak ada. Faham tak dalam separuh masa pertama. Tapi tak adalah aku nak kata Malaysia bernasib baik. Tak juga. Mungkin boleh kata Malaysia ni clinical. Clinical lah kan. Betul. Jadi dalam perlawanan ni pula kita nampak Faisal Halim agak menyerlah lah. Betul. Dia sangat aktif menjaringkan siu lah. Dia siu Akia. Siu. Aku kat rumah pun siu juga. Dia 1 gol 1 assist lah. Untuk perlawanan international ataupun perlawanan antarabangsa dia dah 19 cap 10 gol. Dan kita tahulah shape dalam game tu lebih kurang sama apa yang strategi yang cuba dibawa oleh Kim Banggon. Separuh masa kedua dah leading 2-0, kita dah makin orang kata deep lah, kita tak counter press cepat-cepat dan kita tengok dari segi shape Akia selalu masuk. Separuh masa pertama tu Akia selalu masuk dan Corbin selalu di sebelah kiri. Setiap kali Corbin di sebelah kiri, Akia akan masuk sedikit. Betul. Jadi namun dalam separuh masa pertama kita tahu Hong Kong sangat padat di tengah. Itu yang membuatkan pemain tengah Malaysia tak dapat nak tembus. Jadi kita terpaksa main wide, main arah kiri dan kanan kita, which is Faisal dan juga Akia. Sebab tu kita boleh tengok first half kita punya winger tu agak kerja keras lah, bergerak, rancak lah. Dan bagi aku dia profil pemain juga berbeza sebab kita ada Noah Laini, siapa? Azam Aziz dengan Paulo Josue. Sebab berbeza berbanding hari tu Hendrik dan juga Brandon. Betul. Hendrik dan Brandon adalah ball progressor. Maksudnya mereka suka membawa bola. Mereka bukan jenis yang pagang dan suka membuat hantaran. Kalau kita tengok Noah Laini, banyak kali bola sangkut, dirampas dan tak sampai bola. Itu yang kau cakap macam Conrad tu. Itu yang kau cakap macam Conrad tu. Itu gurau-gurau je. Siapa kenal Conrad tu, kau Google lah sendiri. Tapi itulah susah kita nak betul, nak judge. Dia baru 2 perlawanan. Tapi kita tahu adakah beliau terkejut dengan kelajuan atau pergerakan pemain sendiri ataupun dia tak faham lagi dia punya teammate. Sebab ada orang kata mungkin macam Dion dan juga Quentin juga tak memberi bola yang banyak kepada dia. Mungkin cara dia receive bola tu pun, cara badan dia, mungkin dia half turn ke full turn. Ada orang cakap lah dari segi teknik tu. Dari segi teknik tu betul atau tidak dia sebagai DM kan, sebegitu detail sebegitu detail. Jadi cara body position tu. Tapi kita kena ingat juga, macam kalau kita tengok Azam pun teruk pada malam tu. Betul. Tetapi Azam, setahu aku main Malaysia, dia selalu main deep. Dia main roll Noah Laini tu. Sebab dia suka buat hantaran kanan dan kiri. Bila dia main tinggi sikit, aku tak tahu dia selesa atau tidak untuk bermain. Jadi bila dua midfield kau tak boleh nak integrate ataupun bekerjasama kat tengah tu untuk bermain di tengah, macam mana Paulo Josue nak terima bola? Betul. Sebab tu Paulo Josue pun nampak teruk, nampak tenggelam. Ya, nampak tenggelam. Jadi itu yang aku rasakan, yang aku cakap tadi. Azam dan juga Noah Laini ni, dia seorang pemain yang dapat bola, dia akan pandang kiri dan kanan, dia akan spray bola kiri dan kanan. Bukan jenis yang ball progressor macam Hendrik dan juga Brandon Gunn yang Brandon Gunn tak ada range of passing. Kita tahu Azam suka range of passing. Long ball. Noah Laini pun aku rasa dia ada range of passing, tapi Brandon tak ada. Jadi profil yang berbeza lah kalau kau tanya aku pada menentang Hong Kong tu kan. Dan juga berbeza separuh masa kedua bila Syamir dibawa masuk, Syamir Kuti dan juga Brandon dan juga Stuart Wilkin. Ya betul, Stuart Wilkin. Tapi aku nak highlight Syamir sebab Syamir lebih selesa. Dia dapat bola. Tak tahulah, mungkin faktor Hong Kong pun dah penat ke separuh masa kedua, tapi Syamir dia dapat bola, dia akan lari, dia akan cari space, dia akan receive bola. Betul. Lebih baik daripada apa yang Noah Laini buat. Betul, dan jadi lebih senang untuk menembusi di bahagian tengah tu. Dia pun boleh buat chain side, so which is good. Dan dia boleh bertahan juga. Kreatif. Dia boleh bertahan juga. Jadi
itu yang aku nampak lah pada separuh masa kedua. Tapi walaupun orang kata Syamil main kejap, kita dah nampak apa yang dia boleh buat. Dia boleh patahkan serangan, dia boleh terima bola, dia boleh buat larian sendiri. Dia proven. So pada aku tak ada masalah. Itu pun pemain favourite. Ya. Kim Panggon kan? Kim Panggon, betul. Okey. Okey, habis menentang lawan Hong Kong. 2 menang, clean sheet di sini Okey. Apa kesimpulan kau? Okey lah, basically kesimpulan aku adalah keserasian pemain itu amat penting. Kena ada penambahbaikan dekat part tu sebab boleh nampak ada awkward moment di kalangan mereka, macam Amin cakap kurang integrate kat tengah tu kan, yang menyebabkan which is kita faham sebab ada pemain yang baru membuat so aku rasa kena buat penambahbaikan kat situ. Macam mana aku rasa kena itu. KPG marah dalam press conference. Dia kata apa? Dia kata menang 2-0 dia marah Bukan menang, ada reporter tanya. Lepas tu dia marah, dia kata kau lagi bagus, kau tahu kenapa midfield aku tak boleh main. Orang macam kritik lah kenapa midfield dia tak berapa function. Itulah tak function tu disebabkan keserasian lah pada aku kan. Itu menyebabkan contoh Azam tak biasa main dengan Nualeni pun tak biasa main dengan Azam. So mungkin kat situ nak kena perbaiki. Azam pun off form lama juga Tapi Azam dekat Pahang okey. Pahang nombor 5 sekarang. So tahu kata dia macam bagus lah. Jadi pasal apa KPG pun ada komen pasal minit permainan. Okey, dia cakap apa? Kan kau tak baca komen dia? Yang Ingkop pun ada komen tadi. Betul ke tidak minit permainan ni? Itulah, betul ke? Dia cakap macam tu? Dia cakap liga kita perlu jadi lebih kompetitif. Aku ada soalan dengan kau. Apa maksud kompetitif pada kau? Bila orang kata, Min, kita perlukan liga yang kompetitif. Kompetitif tu apa pada pandangan kau? Pandangan aku, kalau aku membaca apa yang dia cuba katakan adalah kena ada pencabar JDT. Tak boleh JDT saja di depan. Maksudnya, kualiti JDT tu terlampau jauh meninggalkan pasukan-pasukan lain. Jadi, bila nak pilih, tak ada pasukan kedua ataupun, bukanlah nak kata tak ada, tapi tak ada pasukan sekuat JDT ataupun kurang sikit daripada JDT untuk mencabar. So, bila tak ada, kau terpaksalah pilih pemain-pemain daripada kalangan JDT. Itu yang aku nak cakap pasal Akia. Korang kena faham tau, kenapa KPG terpaksa pilih Akia juga, sebab kualiti itu satu. Dan kau kena ingat, bench JDT tu kadang-kadang kualitinya lebih baik daripada pasukan utama, pasukan-pasukan lain. Betul tak? Kau setuju tak? Setuju. Jadi itu yang bila Kim Panggon kata kompetitif, lepas tu dia cakap kena ada minit permainan. Maksudnya dia bukanlah sindir, tapi dia cakap macam kualiti ada, tapi budak-budak ni kena main. Faham tak? Betul. Maksudnya tak boleh JDT ke depan satu je. Kena ada pasukan yang mencabar, baru liga tu lebih kompetitif. Ya, maksudnya dia tak nak ada. Ini aku rasa lah apa yang dia cakap kan. Maksud dia aku rasa, ataupun kau sendiri elaborate tentang kompetitif tu, mungkin tak nak ada pasukan yang dominan dalam liga tu. Dia boleh dominan. Kena ada persaingan sihat. Kena ada persaingan jugalah. Persaingan sihat lah. Sebenarnya tak salah JDT nak dominan, tapi bila 5 perlawanan sebelah habis liga, JDT dah juara. Kalau setiap musim macam tu, tak sihat. Setiap musim macam tu. Dia jadi tak sihat sebab dan kita tahu dalam pasukan kebangsaan majoritinya siapa? Pemain-pemain JDT. Betul. So mungkin itulah maksud dia. Tapi untuk aku pula, kesimpulannya lepas ni katanya naik ranking 138. Kita sekarang dah berada di ranking 139. Okey, mungkin sekarang naik ke 138, tak salah aku. Boleh naik lagi. Tak salah aku lah. Mengutip Mata 10.12. Is it recalculate balik ke macam mana ke? Tak tahu lah 139 atau 138 lah. Belum announce lagi 139 tu. Ini baru congak sendiri. Okey. Dan ranking ini tertinggi sejak tahun 2010 ni kita dah lama tak rasa lah. Betul. Dah lama tak sebut perkataan 130 something. Dari segi keputusan amat baik. Betul. Menang, clean sheet. Shihan permainan masih boleh dibaiki macam Izzy cakap tadi. Eksperimen menjadi juga. Maksudnya bukan menjadi apa, maksudnya kita tak kalah. Walaupun dengan eksperimen kita buat, kita tahu tu bukan pasukan terkuat kita lawan Hong Kong ataupun lawan Turkmenistan, tapi kita berjaya juga untuk, maksudnya skuad kita baik lah. Besar kan? Kita ada skuad yang besar sekarang. Contoh macam Nualeni, Paulo Josue, Feroz, Hendrik yang baru membuat orang kata Daniel Ting baru buat Daniel Ting penampilan pertama kan. Cumanya aku rasa, ni apa aku rasakan lah, pemain tengah aku rasa KPG masih belum pemain yang dia prefer lah. Betul. Sebab kalau kita tahu Faisal Halim, Arif dengan Akia confirm. Darren Lock confirm mentor. And then lepas kita defender pun kita dah tahu Dion,
Matthew Davis, Corbin. Cuma partner Corbin tu, partner Dion kita tak berapa tahu lagi lah. Antara Feroz, Syarul Saad, Dominic kan. Yes. So itu yang kita tahu. So pemain tengah masih lagi. Bagi aku dalam dua-dua perlawanan ni Corbin solid. Untuk aku lah. Aku memang rate Corbin lah. Dalam perlawanan kedua solid, dan perlawanan pertama solid. Dan dari segi bila kita cakap pasal minit permainan, tadi kita dah sebut lah apa yang dah diberikan oleh KPG sendiri kan. Dan aku dapat rasakan kalau Akia dengan Syamir dapat lebih banyak bermain, tapi itu bergantung kepada beliau sendiri. Sebab adakah Akia akan bermain lebih daripada Forestieri? Aku tak rasa itu akan berlaku. Betul lah. Betul. Syamir, adakah dia akan bermain lebih banyak daripada Hong Wan? Ataupun Nasrul Insa ke apa. Kalau dia Nasrul Insa apa semua. So cumanya kalau mereka kerap bermain, mereka akan jadi lebih baik daripada apa yang korang tengok sekarang sebenarnya. Dan dengar cerita Akia ada ura-ura, ada kabar angin kelab daripada Korea nak. Akia? Wow. Tak tahulah betul ke tidak itu ura-ura lah kabar angin. Dan mungkin lepas ni katanya kita akan lawan apa? Solomon Island. Kita akan lawan Solomon Island dan juga Yaman. Yaman tu mudah lah bagi aku. On June nanti. Venue akan ditentukan kemudian sama ada di SSI ataupun sempat ke main kat Bukit Jalil. Tak tahu, katanya kalau bukan Bukit Jalil SSI kita akan bermain di Perlis. Di Stadium lain lah, Terengganu ataupun Kedah. Perlis Stadium dah jadi ladang mangga, kau tak tahu cerita? Apa tu mangga apa? Mangga harum manis. Jadi aku rasa orang kata international break yang memuaskan lah. Betul. Penyokong Malaysia, walaupun ada benda nak kena adjust sikit, tu benda biasa lah kan. Tak perfect, tapi benda yang baik. Aku rasa penyokong tak ramai pun dia orang marah. Bulan puasa takat 4,000 5,000 ada argue, orang nak tarawih, orang nak buka puasa dengan keluarga, adalah argument. Tapi itu lantak korang lah, malah nak fikir. Yelah, terpulang lah kan. I mean, bola sepak kita ni pun bukan culture betul-betul lagi kat Malaysia ni kan. Jadi bagi aku okey lah ada 4-5 ribu apa ultras ada. Aku tak ada isu actually benda tu. Aku macam okey, tapi ni aku sampaikan apa yang aku baca lah. Orang berbual tentang perkara tersebut. So aku macam okey. Orang banyak berbual tentang minit permainan. Orang kata dah tak perlu dah sebab Akia ada buktikan tak perlu ada minit ni. Tapi apa yang kita dah explain tadi tu, apa yang KPG cakap, itu yang kami rasakan lah. Kalau kamu tak setuju, itu terpulang lah. Sebab kami rasa sebagai pemain profesional, you mesti nak ada minit permainan kan. Betul. At the end of the day. Betul. So aku rasa itu sahaja perbincangan kita orang pada kali ini. InsyaAllah kita akan bincang benda lain pada masa akan datang. Selamat berpuasa. InsyaAllah kalau kita ada masa lagi, kita akan jumpa lagi di bulan Ramadan. Ataupun tak tahulah kot kita jumpa Turun Raya ke apa kan. Tengoklah macam mana ni. Tengok mood. Tengok mood. Jangan lupa sponsor dia nak raya ni. Jangan lupa beli tali pinggang. Betul. Easy dah pakai masuk istana hari tu. Jangan main gila. Okay. Dia orang tahu ke aku masuk istana? Tak tahulah. Ada. Bukan. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih.